Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Cikgu Hasbi, Cikgu Nas, Puan Mila sebagai moderator dan juga rakan-rakan trader sekalian. So malam ni kita akan discuss berkenaan dengan structure, validation, support, resistance and Fibonacci. Jadi bagi mewakili kami punya mentor Firdaus tak dapat dikesan, jadi saya serahkan kepada Hanif untuk buat first presentation. Silakan Hanif. Bismillah. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Hanif. So hari ini saya akan present in detail berkenaan market structure. Okay, so market structure ni dia basically dia adalah ibu kepada asas technical analysis kerana ia melibatkan support and resistance lah. So dia adalah ibu kepada asas technical analysis lah. Mungkin kebiasaannya sebelum kita kenal dengan KSP ni, kita banyak fokus kepada, mungkin kita tak fokus kepada ibu kepada technical analysis lah. Kita fokus kepada anak dia, saudara dia, menantu dia, macam tu kan. So saya sangat berterima kasih kepada cikgu yang memperkenalkan market structure ni dengan lebih mendalam kepada semua student KSP. So in principle market structure ni dia terbahagi kepada, satu adalah low, harga terendah. Saya lampirkan di sini basic chart lah, maksudnya asas Elliott Wave theory lah. Saya cuma nak menunjukkan dekat sini yang mana structure ni dia sentiasa bergerak dalam keadaan zigzag. Kenapa dia zigzag? Kenapa dia tak ke atas, dia tak ke kanan kan? Dia zigzag tu sebab kita adalah berdasarkan supply and demand lah. Bila ada orang beli, ada orang menjual. Bila ada orang menjual, ada orang yang membeli lah. Sebab tu dia menjadi zigzag kat situ. So back to this, dia terbagi kepada, satu adalah low yang mana kita ambil harga yang paling terendah. Kemudian dia adalah high yang mana ini adalah harga tertinggi selepas maksudnya reference kita adalah daripada harga terendah tadi, dia membuat satu kenaikan dan membuat satu harga di sini kita panggil dia ada high lah. Kemudian kita ada high low yang mana high low ni dia lebih tinggi daripada low yang sebelum ini, dan ada higher high yang mana higher high ini adalah lebih tinggi daripada higher high yang sebelum ni. So basically dia ada low high, higher low dan higher high lah. So ini adalah asas kepada technical analysis, ataupun dalam kata yang mudah, market structure ni sebenarnya adalah price action. So yang berlaku zigzag, naik turun ni adalah price action itu sendirilah. So sebelum saya cerita mendalam lagi berkenaan market structure ni, saya just nak tekankanlah yang mana dalam technical analysis ni kita ada filosofi. Filosofi ni yang mana semua traders kalau boleh kita nak kena ingat 3 perkara ni lah. Sebab 3 perkara ni dia boleh menentukan seseorang tu supaya boleh sustain lebih lama lah. Sebab basically untuk filosofi ni pun, kalau tuan-tuan yang ada membeli buku-buku technical analysis, kebiasaannya dalam introduction dia akan meletakkan filosofi inilah sebagai dia punya permulaan. So yang pertama adalah the price atau the market ataupun price action discount everything. So ini pun dia bercerita berkaitan price lah. Apa yang dimaksudkan dia ni, maksudnya segala yang berlaku di sekeliling kita lah. Sebagai contoh, berlakunya gempa bumi, berlakunya tsunami, ada news yang bagus, ada news yang tak berapa bagus. Perdana Menteri kita meletakkan jawatan contohnya, ataupun quarter report yang bagus, quarter report yang tak bagus, semuanya telah harga tu telah diabsorb oleh price tu lah. Maksudnya apa yang berlaku tu, price tu dah lah dia punya result. So kenapa kita nak kena tahu price action discount everything ni? So antara soalan-soalan yang biasa kita tengok lah, biasa orang tanya. Contohnya kita nampak company ni dia mengeluarkan satu quarter report yang sangat bagus. Dia membuat profit beribu %. Tapi elok je selepas quarter report dia keluar, diumumkan harga jatuh menjunam. So orang akan tanya, kenapa quarter report bagus tapi harga turun? Kenapa jadi macam tu kan? So sebenarnya quarter report yang bagus tu sebenarnya dah termasuk di dalam price itu sendiri, yang mana price itu telah berjalan dahulu. So that's what we call price action discount everything lah. Price tu dia dah berjalan dulu, baru quarter report tu diumumkan. Dalam segi analoginya, umpama untuk kalau semua yang sudah maklum, di bursa ni quarter report yang dikeluarkan tu adalah 2 bulan selepas
maksudnya company diberikan masa 2 bulan untuk untuk submit dia punya quarter report. So basically company dia dah ada 2 bulan awal dia dah tahu keputusan quarter report dia. So dari situ sebagai analogi kita boleh katakan finance manager dia lah. Dia kata kepada bos dia kan, quarter report kita dapat 1000% profit bos. So dari situ dia akan berlakunya satu circle of information yang mana shareholder dia dah tahu dulu. So apa dia buat? Dia buy dulu dia punya stock market tu. So lepas saudara-saudara CEO ni tahu, dia maklumkan kepada dia punya family pula. So family dia pula membeli. Disebabkan quarter report yang bagus lah. Dekat chart sendiri kita boleh nampak harga tu tiba-tiba dia bergerak. Naik sikit kan. So yang saudara-saudara ni pun dia ada kawan-kawan rapat dia. Dia ada WhatsApp group dia sendiri. Dia ada Telegram group dia sendiri. Dia bagi tahu. Okay Abang Ipar aku bagi tahu. Company dia dapat 1000% profit untuk quarter yang terbaru ni kan. So kawan-kawan dia pun tahu, kawan-kawan dia pun beli. So kita nampak harga tu akan naik lagi. Sampailah kepada satu ketika bila diumumkan quarter report tu, harga jatuh, bam. Sebab apa? Sebab semua orang yang masuk awal ni, dia memang masuk target untuk jual masa bila quarter report tu diumumkan. Sebab itu harga tu dia dah rally dulu, kemudian harga tu menjunam bila quarter report tu kita dah tahu. So quarter report yang bagus tu sebenarnya dia dah masuk di dalam harga tu lebih awal. Yang mana harga tu jalan sendiri, berjalan dahululah. Ataupun sama juga macam news pun macam tu juga. Maksudnya insider dia dah tahu news tu dulu sebelum news tu dia publish dekat bursa lah. So analoginya biasa kita dengar, buy on rumors, sell on news. So apa yang orang selalu cakap, beli bila ada dengar rumors, jual bila ada news kan. So apa yang kita perlu buat, kita kena cari rumors lah. Macam mana nak cari rumors? Kita kena kawan lah dengan CEO, kita kena kawan dengan bos-bos kan. So kita boleh dapat rumors tu cepat dan kita boleh anticipate awal untuk membeli lah. Tapi kalau kita ni jenisnya mungkin kita tak ada kawan yang orang-orang hebat macam tu, CEO, company syarikat kan. Apa yang kita kena tengok, itu yang saya sampaikan dekat sini, is a price action itself. So kita kena tengok dekat price tu sendiri. So kalau tiba-tiba saham yang duduk diam, tiba-tiba breakout, kita kena perhati kenapa dia breakout. Mesti ada sesuatu. Mungkin ada news yang akan diumumkan, mungkin quarter report yang bagus akan diumumkan. Something like that lah. And benda ni pun sebenarnya dalam KSP, cikgu kita dah ajar secara tak langsung yang mana dia suruh kita fokus kepada breakout stock. Sebenarnya breakout stock tu dia penunjuk bahawa demand yang banyak, sesuatu demand tu telah datang. So dekat situ dia dah bagi kita hint awal yang sesuatu berlaku dekat dalam stock market ni untuk kita anticipate lebih awal lah. So itu yang dimaksudkan dengan price action discount everything yang kita kena faham. So move to the philosophy nombor 2 adalah price move in trend. Price move in trend ni basically kalau harga tu dia bergerak ke atas, keberangkalian untuk dia naik ke atas lagi tu tinggi lah. Kalau dia bergerak ke bawah, keberangkalian untuk dia gerak ke bawah pun tinggi, dan kalau dia gerak sideways, keberangkalian untuk dia gerak sideways pun tinggi lah. So kita just always follow the trend lah. And nombor 3, history repeat itself. History repeat itself ni pun satu yang kita nak kena faham juga. Dia analogi ni umpama macam yang saya explain tadi, market structure ni adalah apa? Dia adalah ada price action. So price action ni ada seseorang di belakang kita yang membuat price tu bergerak. So siapa orang ni adalah orang-orang yang kita panggil tangan-tangan emas ataupun kita panggil insider, jurung-jurung besar lah. And jurung-jurung besar ni dia ada dia punya behavior dia sendiri. Sebab tu kita biasa dengar every chart dia ada behavior dia yang tersendiri. Sebab apa? Sebab orang di belakang tu dia ada perangai dia tersendiri and dia ada preference dia yang tersendiri. Sebab itu history repeat itself. So apa yang kita kena buat berdasarkan filosofi nombor 3 ni? Kita kena sentiasa tengok sesuatu market structure tu dalam bigger time frame yang besar, maksudnya 1 tahun yang ke atas. Sebab dari situ, dari price tu kita boleh baca orang-orang yang duduk di belakang chart ni, jurung-jurung besar ni, apa yang dia suka buat. Mungkin dia suka buat pattern, mungkin dia suka EMA 200, dia suka MA 200. So sebab tu kadang-kadang kita jumpa chart, bila MACD cross dia naik. Sebab apa? Sebab dia punya insider dia sukakan benda tu. Kita ada kadang-kadang kita jumpa chart, dia kena je dekat EMA 100, dia melantun. Sebab apa? Sebab dia punya insider dia suka macam tu. So sentiasa look at a bigger time frame, bigger picture ataupun helicopter view lah untuk tengok keseluruhan chart tu punya pergerakan, and kita try to fahamkan behavior chart tu supaya kita boleh anticipate kita punya next position lah. So basically itu adalah 3 filosofi of technical analysis yang kita kena faham dan kena tahu.
Next, ini adalah type of market structure. So market structure ni terbagi kepada 3, bull trend, bear trend and sideways trend. So bull trend ni apa? Bull trend ni basically kalau kita nak mudah ingat ia adalah higher high dan higher low lah. So kita boleh tengok dekat sini daripada price daripada low, daripada high low, low di sini dia membuat higher high, dia membuat higher low, dia membuat higher high, dia membuat higher low, dan kita boleh ambil satu garisan, kita gariskan daripada higher low sini ke higher low sini menjadi satu trend line. So it's a confirmation of uptrend or confirmation of a bull trend lah. Maksudnya kita boleh menggabungkan point daripada higher low pertama kepada higher low yang kedua. So itu adalah bull trend. So dalam KSP kat mana untuk kita anticipate untuk kita masuk, kita dah belajar kita kena fokus dekat pada point high low. Kita tidak beli pada point high high sebab apa? Sebab kita basically kita buy low and sell high. Buy dekat high low, kita jual dekat kita boleh layan sampai sell signal ataupun jual dekat high high lah. Tapi kita tak buy high and sell higher, kita tak belilah dekat high high dan kita jual dekat high high lah. So kita lebih selamat and risikonya lebih kurang. Beli pada low, jual pada high. So ini a bull trend. So ini pula adalah bear trend. Bear trend ni basically lower high, lower low. So you tengok basically lepas sesuatu trend tu dia tidak berjaya membuat high yang baru, kita akan consider dia adalah lower high. High dia lebih rendah daripada high yang sebelumnya. So dari lower high ni kita akan tengok pergerakan dia dan dia membuat lower low, yang mana lower low dia lebih rendah daripada low yang sebelumnya. So dia membuat satu kenaikan tidak melebihi kenaikan tertinggi sebelumnya. So dia terbentuknya di sini lower high dan lower low. So kita boleh tarik bila kita dapat 2 point of lower high, kita tarik satu trend line. So that's a confirmation of bear trend, a confirmation of downtrend. So dekat sini kita boleh masuk ataupun tidak. Jawapan dia kita boleh masuk. Sebab apa? Sebab kita dah faham structure. So kat mana kita nak masuk, kita fokus kepada point lower low. So once validate lower low, tapi kita kena standby untuk jual bila dia dah sampai kepada point lower high. So dalam bear trend pun actually kita boleh trade kalau kita faham betul-betul ada structure. So structure ni akan terbatal sekiranya dia tidak membuat new lower low yang baru dan dia berjaya membuat higher low lah, yang bermakna harga dia lebih tinggi daripada low yang sebelumnya dan dia break the previous higher high, lower high di sini. So dekat sini kita akan katakan end of bear trend. Tapi di dalam KSP apa kita buat, kebiasaannya dekat sini akan berlakunya breakout 20 days high sebagai contohnya, dan kita tunggu dia pullback, kita tunggu kepada higher low yang seterusnya dan dia akan dan kita boleh anticipate untuk masuk. So kalau kita seorang trader yang agresif, kita nak masuk lebih awal. Dekat sini perlunya satu ilmu yang kita panggil ilmu chart pattern lah. Dari chart pattern tu sendiri sebenarnya kita boleh anticipate yang mana trend tu akan berubah. So sebelum dia breakout tu kita dah standby lebih awal untuk study, untuk anticipate untuk masuk lah. So ini adalah bear trend dan terakhir adalah sideways trend. Sideways trend ni adalah equal high dan juga equal low. So kita tandakan equal high dia, kita tandakan equal low dia, kita boleh buat satu line yang kita panggil resistance kalau di atas, dan line di bawah ni kita panggil support. So dia bergerak dalam satu jajaran ranging lah. So dekat sideways ni boleh masuk ke tak? Pun boleh masuk. Dekat mana kita nak masuk? Kita masuk dekat equal low. Once dia bertemu dengan dia membuat equal low, validate equal low, kita boleh masuk. Tapi kita kena standby untuk jual bila dia dah sampai dekat equal high. So itu cara nak trade di dalam trend sideways, bull trend and bear trend. So dekat ketiga-tiga trend ni semua kita boleh trade, tetapi yang lebih selamat adalah kita boleh trade pada trend bull trend lah. Sebab bull trend ni kalau kita salah masuk pun sebenarnya kita ada peluang untuk break even, ataupun kalau kita bernasib baik kita boleh membuat untung walaupun kita termasuk pada harga yang tinggi. Sebab apa? Sebab kita walaupun kita tak beli pada harga kita tak buy low sell high, kita buy high, kita sell higher sebab dia bergerak di dalam uptrend lah. Bersamaan dengan filosofi lah, filosofi nombor 2, price move in trend. So ini sekadar penambahan. 3 reason why you should trade price action lah. Kenapa kita kena trade berdasarkan harga lah. So harga ni nombor 1 adalah human behavior. Daripada harga ni sebenarnya kita boleh dapat detect emosi manusia itu sendiri. So macam mana nak tahu emosi, kita tengok harga tu je macam mana bergerak.
Daripada harga kita boleh tahu orang tu dia FOMO, daripada harga tu kita boleh tahu demand tengah banyak, daripada harga tu kita boleh tahu human ni dia tengah panik. So daripada harga ni kita boleh tahu emosi, and kita boleh anticipate apa yang akan berlaku seterusnya lah. And pada waktu kita nak masuk ataupun pada waktu kita keluar tu, kita lebih kita lebih jelas sebab kita faham emosi yang berlaku di dalam chart tu. Kalau nak berbanding kita menggunakan indikator ni kita tak boleh baca emosi manusia sebab indikator ni dia sekadar, indikator ni pun dia diambil daripada dia punya formularize adalah berdasarkan harga juga. So harga ni yang nombor satu lah. So nombor dua is price action from structure to the market. Ini pun seperti filosofi nombor 1 dan 2 lah. Market harga ni yang plot chart yang kita hari-hari kita tengok tu, basically harga ni yang membuat plot tu. So yang bergerak ke harga ni siapa? Orang-orang di belakang tu lah. So price ni yang membentuk structure to the market. And nombor 3, reduce market noise and force signals lah. Sebab apa-apa pun price akan sentiasa bergerak dulu. Indikator akan sentiasa bergerak di belakang. Kemudian lah yang macam saya explain tadi, indikator ni dia berdasarkan price. Dia adalah formularize daripada price. So in conclusion, the most powerful indicator, nombor 1 is a price, nombor 2 is a price, nombor 3 pun is a price, and nombor 4 barulah volume. Volume ni basically kita nak validate kenaikan price ataupun penurunan sesuatu harga itu. So saya dah menjelaskan apa itu market structure, yang mana market structure tu actually adalah price action lah. So sekadar penambahan sedikit, ini adalah Wyckoff market trade market cycle theory. So dekat sini dia ada 4 stage, yang mana pertama adalah accumulation phase. Dekat accumulation phase, selepas tu dia akan jadi markup phase, uptrend, kemudian dia akan ada distribution phase dan akan ada markdown phase. So masa accumulation phase ni adalah waktu di mana kita semua tahu jerung-jerung dia akan collect. Orang jual dia akan tadah, orang jual dia akan tadah, orang jual dia akan tadah. So is a accumulation lah, dia collect. Kemudian kalau kita macam tadi grup sebelum ni ada present berkenaan buku Anna Cooling lah. Dalam buku tu pun dia ada explain macam mana how to trade like a shark lah basically. So jerung-jerung ni lepas dia dah collect, dia akan test supply. Macam mana dia test? Dia akan pump harga tu naik, dia break out ke harga tu. Once break out, dia tengok harga tu pancit ke tak. Kalau pancit maksudnya supply tu masih ada. So apa dia buat? Dia collect lagi, and dia buat lagi sekali lagi test, dia test supply lagi, dia break out lagi harga tu. Kemudian harga tu pergi. Bila harga tu pergi, dekat situ dah adalah permulaan markup phase basically. So untuk kita as a trader, kalau kita nak jadi investor, kita boleh anticipate untuk masuk pada accumulation phase ni lah, sebab accumulation phase ni dia datang daripada markdown phase, kemudian dia buat pengumpulan, maksudnya phase tu baru nak bermula. So as a investor untuk 1 tahun ke atas, you boleh masuk dekat sini, recommended untuk masuk pada fasa accumulation ni dan tunggu sajalah hasil. Tapi kalau untuk swing trader yang nak maksimumkan profit, saya boleh katakan 100% tu you memang boleh dapat bila you masuk once dia breakout the accumulation phase, ataupun kita panggil dia adalah FBO lah, fresh breakout. Tapi dalam KSP pun kita tak masuk pada breakout. Sebab apa? Breakout ni dia boleh fail. Macam saya cakap tadi, mungkin jerung ni dia sekadar nak test supply. Dia test supply, bila fail dia akan teruskan accumulation. So kita tak masuk masa breakout. Sebab kita takut nanti kita terjerat, kita terduduk pula di dalam ranging ni untuk nak break even. So once dia breakout, confirm dia buat lower high, kat situ kita akan anticipate untuk masuk lah. Dekat sini, bila you masuk berdekatan dengan harga FBO, peluang untuk you dapat 100% profit ke atas tu adalah tinggi lah, sebab you masuk pada waktu permulaan dia nak markup lah. So once dia masuk markup phase, dekat markup phase ni sebenarnya dekat mana-mana pun kita boleh beli. Sebab apa? Sebab price move in trend, filosofi nombor 2. Kita masuk dekat tinggi pun, you boleh selamat sebab harga tu kebarangkalian untuk naik lebih tinggi. Cuma emosi saja yang mungkin kita tak tahan lah. So kita stick kepada kita punya trading strategi, masuk pada high low. Tunggu pada tengok ada membuat uptrend, membuat high low, validate, and kat situ kita boleh position kita punya entry lah.
Bila sesuatu chart tu dah berterusan naik, dia akan sampailah kepada phase yang ketiga yang mana dinamakan distribution phase. Distribution ni basically a sideway lah, sama macam accumulation phase kecuali dia berlaku di atas. So sama juga dekat sini Jerung dia akan buat dia akan tengok bila sesuatu harga tu dia dah tak boleh nak membuat high yang baru, dia dah boleh consider itu kemungkinan itu adalah distribution phase. Macam dalam buku Anna Colling dah ada bagi tahu kalau dari segi pattern candle tu sendiri dia seperti bunga api. Kita boleh tengok ada 1, 2, 3, 4, 5 candle hari-hari dia membuat sideway dan dia membuat toncek yang banyak dekat atas ni, kita panggil bunga api lah. Itu adalah tanda-tanda distribution phase sedang berlaku lah, dia nak ke markdown phase lah. Ataupun kalau kita belajar chart pattern, kita boleh tengok pattern on the reversal dekat sini juga untuk di reversal untuk dia memulakan markdown phase kemudian. Dan cerita Jerung tadi tu dekat sini pun dia akan buat test juga, yang mana dia buat apa, dia dump harga. Sebab apa? Dia nak test demand. Bila dia dump harga, kemudian dia tengok harga tu naik jadi hammer, so dia tahu okey demand ada lagi, so dia takkan start lagi markdown phase tu. Dia akan layan dulu, dia tengok kalau tak boleh pecah high ni, dia buat test lagi sekali, dump satu kali, dia tengok kemudian tak jadi hammer, sebiji Marubozu merah kat sini, so kat situ dia dah dapat confirmation, okey markdown phase akan start. So kita as a trader, kalau kita tahu benda ni, kita boleh anticipate and kita boleh basically tahu Jerung buat apa, kita boleh trade like a shark lah. So kemudian masuk phase keempat iaitu markdown phase. Markdown phase ni adalah di mana harga membuat lower high dan lower low lah. Lower high, lower low, lower high, lower low, sehinggalah dia masuk balik kepada fasa accumulation. Sebab kat sini basically supply dah buang, kemudian akan masuk balik kepada accumulation phase, dia collect balik supply tu, dia collect balik supply tu. So in conclusion, okay, dekat sini trend manakah yang terbaik untuk kita trade? Okay, sebenarnya ni saya nak tanya dekat semua ahli-ahli group lah. Apa trend yang terbaik untuk kita trade? Boleh check kat komen tak? Ada orang tulis dah sebab saya tak nampak chat. Nampak. Dia tulis uptrend. Oh, okay, alright. So, jawapan dia sebenarnya bukan uptrend. Jawapan dia, kita boleh trade dekat semua. Sebab apa kita boleh trade dekat uptrend, kita boleh trade dekat downtrend, kita boleh trade dekat sideways? Sebab kita faham market structure. Perbezaan dia, trend mana yang lagi selamat untuk kita trade, itu barulah jawapan dia uptrend. Sebab uptrend ni kita tahu dekat atas, kita masuklah dekat mana pun, keberkelian untuk dia naik ke atas tu lebih tinggi. Tapi, macam saya cakap, you nak trade downtrend pun boleh, tapi you kena masuk dekat lower low and standby untuk jual dekat lower high. Seperti kita panggil dead cat bounce lah. Trade yang sedang menurun ni, basically dia macam kucing terpelanting lah. Dia jatuh, dia terpelanting, dia jatuh, dia terpelanting. So as a trader, you nak masuk downtrend boleh, tapi you kena masuk pada waktu kucing ni baru dia nak terpelanting. Dia baru nak start terpelanting. Validate, kat sini you kena masuk. Jangan bila dia dah terpelanting kat atas baru you nak masuk dekat sini, you dah salah dekat situ lah. Kemungkinan untuk you tercedok tu ada. So downtrend ni kurang sikit selamat. Tapi kalau you mahir, you faham, you boleh masuk dekat downtrend. Sama juga dekat sideway dengan ranging punya trend. Sebenarnya sideway ni lagi mudah untuk you nak detect support and resistance sebab very clear, very strong support dekat sini kita nampak. So you just masuk pada equal low dekat sini and standby untuk jual pada equal high. Dalam satu buku mana saya nampak, dia dinamakan trade in a box. So dalam ni sebenarnya you boleh buat 2 ataupun 2-3 kali trade. Beli, jual, beli, jual, beli, jual. So kalau kita faham market structure tu sendiri dan kita tahu nak masuk dekat mana, tahu nak keluar dekat mana, dekat uptrend, downtrend, sideways, semua kita boleh masuk. Cuma masuk dekat fasa uptrend ni, kita lebih selamat, emosi lebih terjaga dan basically you boleh swing lama lah as compared to downtrend and sideways. So itu presentation daripada saya lah. Saya serahkan kepada next presenter untuk sambung. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Dengar ke? Assalamualaikum. Dengar. Assalamualaikum. Okey. Okey, terima kasih Anik, terima kasih Cikgu dan rakan-rakan semua. Saya nak present ni, saya nak sambung je apa yang Anik cakap tadi. Yang ni kita tengok dekat chart lah apa yang Anik cakap, apa fasa uptrend, fasa sideway dan fasa downtrend lah.
kat fasa uptrend memang kita nampak apa, higher low, higher high, higher low, higher high. Memang dia akan buat benda tu lah. Dan untuk fasa sideway pun kita akan nampak higher low, high, equal low, equal high, equal low. Memang macam Anik cakap tadi, memang kita boleh trade, semua kita boleh trade. Apa ni, kalau kita masuk, kalau trend tu uptrend, kita masuk ke higher low dan jual higher high lah. Kalau dekat sideway, kita masuk dekat higher low dia, kita jual kat high atau equal high dia lah. Okey, untuk downtrend kita akan jumpa low high, lower low, lower high, lower low. Benda ni memang akan sentiasa berlaku lah. Apa ni, kalau kita tengok apa ni, chart, memang kita akan jumpa lah benda ni. Memang dia akan berulang-ulang. Memang 3 fasa ni memang kita akan jumpa selalu. Okey je lah kan. Jelas. Okey. Okey, untuk next slide. Okey. Okey, dalam market structure ni kita akan jumpa apa ni, reversal pattern lah. Bila dari downtrend ke uptrend, macam mana kita nak validate benda tu. Bila dia buat downtrend, dia buat lower low, lower high, lower low, lower high. Lepas tu harga break lower high, pergi lower high, dan itu akan validate untuk ni lah, reversal trend untuk downtrend ke uptrend lah. Okey, lepas tu bila dia buat uptrend, untuk apa ni, reversal downtrend, dia akan break higher low. Dan itulah yang akan berlaku. Lepas tu lepas dia break tu, kita akan ni lah, kita akan cari validate lain lah. Macam kalau dia break higher low tu, kita tunggu dia buat lower high lain dan dia break lower high tu lah. Itu je lah yang apa ni, chart pattern reversal lah untuk untuk structure ni. Itu saja. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum salam semua. Terima kasih Mat. Saya akan continue daripada presentation tadi. Nampak ke saya punya screen? Nampak. Nampak. Tak ada slide pun. Dia macam tak ada keluar slide kan? Sekejap Slide tak nampak ni je. Nampak share screen. Share tu ni apa? Ni. Okey, cantik. Okey. Tiba-tiba dia kelam kabut pula sekejap. Beres. Okey. Okey, saya akan continue present untuk subtopik support dan resistance. So rasanya rata-rata kita semua tahu apa itu support dan resistance lah. Support ni kalau dari segi bahasa mudahnya benda yang menyokong, dan resistance tu adalah benda yang menghalang. So lagi senang kalau kita nak tengok dari segi support dan resistance ni, kita ambil analogi macam rumah bertingkat lah. Rumah bertingkat, tingkat 1 dan tingkat 2 tu, lantai tingkat 1 tu kita anggap sebagai support
dan bumbung tingkat 1 tu adalah resistant. Tetapi bumbung tingkat 1 tu adalah merupakan juga support kepada tingkat 2 atau lantai pada tingkat 2 dan seterusnya lah. So, support ni basically ialah harga terendah yang pernah dicapai, especially dalam satu wave tu. So perumpamaan macam lantai rumah, dan resistant pula harga tertinggi yang pernah dicapai, dan perumpamannya adalah seperti macam siling rumah lah. Tu analogi yang senang lah. So kalau tengok dekat sebelah kanan ni, inilah resistant adalah ceiling, harga tertinggi, support adalah lantai. Dan dari segi kalau bar chart dalam kita punya TV atau sebagainya, kita boleh nampak di sini adalah para resistance ceiling dan di sini adalah para support lantai. So apakah yang dinamakan dengan strong resistance dan juga strong support? Okay. Strong resistance adalah pada sesuatu harga tu di mana pada harga yang parasa tinggi tapi telah disentuh beberapa kali tapi dia tak melepasi harga tersebut. So itu adalah harga tersebut dianggap sebagai strong resistance lah. Dan juga untuk strong support pula pada suatu harga yang pada paras rendah, pada paras low, dan juga sama juga dia punya ciri-ciri dia sentuh beberapa kali tapi tak pecah support, tak bolos ke bawah, tak bocor ke bawah. So itu adalah dianggap sebagai strong support lah. So, kalau tengok dekat sebelah kiri ni ada beberapa contoh yang saya bagi untuk L-Soft dan juga Karimin. Okay. So kalau ikutkan kat sini ini pada wave yang ini, point harga pada ini adalah harga strong resistant. Dan dia cuba sentuh beberapa kali tapi dia break sekejap tapi lepas tu dia jatuh bawah balik, and then finally dia baru dia break out. Dan ini adalah salah satu contoh lagi strong resistant yang agak ketara di mana buat sekian lama, beberapa bulan dia tak pecah this resistance lah. Dan this area pula kita boleh anggap sebagai strong support, di mana beberapa kali juga disentuh dan tak bocor ke bawah, dan dia boleh melantun semula ke atas. Dan kalau kita perasan dekat sini, strong support ni adalah merupakan strong resistance yang sebelum ni. So ini adalah di mana point resistant become support, RBS lah, salah satu contoh RBS. Dan untuk Karimin pula di sebelah bawah ni pun sama. Dekat sini adalah merupakan dia punya strong support, dan ini juga adalah resistant, di mana bila dia break sekali tapi dia gagal untuk kekal momentum dan turun balik, dia try 2-3 kali pun gagal juga. Tapi di kawasan ini dengan dia berjaya untuk breakthrough dan terus berada di atas garisan resistant tu lah. Okay. Ini adalah case study contoh support resistant juga Endra daripada TV. So yang merah-merah ni adalah contoh-contoh di mana kita boleh kenal pasti sebagai resistant, dan hijau ni adalah kita kenal pasti sebagai support, di mana seperti yang kawan-kawan saya Hanafi dan Mat tadi terangkan tentang structure higher low, higher high, lower low dan lower high. So ini adalah merupakan pembentukan daripada market structure tersebut. Kalau ikutkan dekat sini, ini adalah lower low bandingkan dengan yang sebelum ni. Ini pula lower high bandingkan dengan yang sebelum ni. So inilah membentuk market structure kita. Dan bila sesuatu counter itu dia sentuh dan touch suatu harga, contoh yang saya labelkan ni, ini adalah sebagai salah satu pada strong resistance, dan once dia bounce dia naik ke atas dan dia tak turun balik lah. Dan satu contoh lagi adalah solar vest. Solar vest pun kita nampak ketara juga kat sini sebagai strong resistance. Buat sementara ni dia masih berada di bawah line resistance ni, okay, di paras bawah line resistance ni. So okay, kita boleh tengok macam mana macam mana kita tunggu untuk dia break this resistance. So tapi macam Bang Zain Hanafi explain tadi, although dia sideways macam ni, still kita ada ruang untuk entry dan TP. Dan ada juga saya baca komen tadi, ni boleh dianggap sebagai macam mesin ATM lah juga kan.
Okey. Okey, kenapa support dan resistance tu penting? Bagi saya dia salah satu daripada indikator untuk buy, untuk EP, di mana bila kita tengok bila dia break the resistance, itu adalah point terbaik, dengan syarat kita kena go for validation lah. Okey. Dan juga untuk sell TP, bila kita nak kena keluar. This happens bila, especially bila dia dah downtrend dan dia dah break dia punya support or previous support. So itu adalah salah satu indikator yang kita boleh ambil untuk jual. Kalau kita relatekan dengan gun support, gun punya chart pun kita boleh tengok lagi senang ada dia punya bacaan, berapa harga berapa dia punya strong support ataupun strong resistance. So itu pun boleh jadi indikator juga. Dan satu lagi kenapa support dan resistance ini penting, kerana dia boleh memberi gambaran kat mana kita nak TP. Kat mana kita nak TP, kita boleh berdasarkan, ini adalah untuk TP yang saya masukkan di sini adalah untuk trading plan lah. Kita trading plan kita, dekat mana kita nak target untuk TP, kita boleh berdasarkan previous resistance. Resistance kita buka time frame yang lebih besar, kita boleh nampak sebelum ni apakah previous resistance dia. So kita boleh letakkan itu sebagai target TP kita dalam kita punya trading plan lah. Okay, sedikit tips yang rakan-rakan saya dalam grup kongsi untuk saya sampaikan. Macam Cik Hanafi dekat tadi pun, chart ni dia sentiasa mencari sejarah lama. History repeats itself. Dia mencari sejarah lama untuk membentuk perjalanan dia ke depan. Karena kita boleh nampak dia punya structure tu sama structure dia, tinggal lagi price tu been moving up. So dia membentuk, dia mengikut apa yang telah dilalui sebelum ni. So history repeats itself. Dan bila kita masih hold satu counter, selagi harga tu belum pecah previous support, kita masih boleh hold lagi counter tu lah. Dan ini juga relate dengan yang atas tadi, harga tertinggi lama boleh menjadi resistant. So kita kena watch out juga dekat situ. Pasal bila sampai resistant, ada kemungkinan kalau dia kuat, dia boleh break out resistant, which is good. Tapi kalau dia lemah, dia akan pull back. So itu pun boleh jadi indikator juga untuk kita buat kita punya trading plan. Dan harga tinggi lama juga, sekiranya dalam keadaan pullback, dia boleh menjadi sebagai support. Okay, itu sahaja untuk support dan resistance daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya, Cik Hanafi, untuk meneruskan. Okay, Nafi. Alright. Okay, just nak check, dengar tak? Okay, dengar. Nampak tak nampak skrin Okay, nampak. Okay, Assalamualaikum. So saya akan sambung apa yang kawan saya share tadi, rakan-rakan share. Ini just a recap lah apa yang kita dah belajar. Validation. So apa itu validation? Validation ni definisi mudah saya lah, peningkatan atau penurunan harga melebihi harga tutup 2 candle sebelum. Jadi apa tujuan kita nak cari validation ni? Satu, kita nak tentukanlah sama ada market tu dalam keadaan uptrend atau downtrend. Kita nak tentukan dia punya high low, equal high, equal low. Selain daripada tu, kita nak dapatkan entry signal lah dalam fasa pullback. Entry signal daripada perubahan trend daripada downtrend ke uptrend, atau sell signal sebelum fasa uptrend berubah menjadi downtrend. Selain daripada tu, untuk mengelakkan daripada fake BO lah bila kita EP. Lepas tu kita boleh minimize risiko lah dalam trading plan kita. Ini saya quote daripada nota Cikgu Hasbi lah, daripada kelas kita. So apa rukun validation ni? Dalam keadaan chart yang sedang uptrend, bila dia sedang buat pullback tu, validation kita ialah bila candle yang ke-9 ni
dia melepasi candle yang ketujuh, satu dua lah. So itulah validation lah, buy signal. So bila dalam keadaan chart tu downtrend, kita dapat lihat dalam chart downtrend ni dia buat series of lower low. So bila ada tiada lagi lower low dan dia buat high low, maksudnya signal downtrend tu dah semakin melemah lah. So bila dia buat breakout memecahkan previous low high ni tadi, so itulah kita punya sedikit tips lah daripada rakan-rakan group. Jangan terburu-buru bila kita masuk tanpa validation. Bila dah ada validation tu kita buat trading plan dan kita keluar bila ada bear candle yang validate high-high tadi lah. Okey, ni contoh trend reversal. Ini counter famous lah sejak saya join KSP ni. So kalau dalam chart ni sejak Disember tahun lepas hingga Ogos tahun ni dia buat series of lower lah. Dia downtrend dalam pasar downtrend. So sekitar bulan September dia berjaya break previous lower high. So itu ialah signal trend reverse kita lah. Kemudian dia test resistance, pullback dan dia buat validation sekali lagi dekat point nombor 2 ni. Kemudian dia terus buat kenaikan lah. Jadi trading strategi kat sini kita dapat tengok ni ada lebih kurang, kalau dalam daily time frame lah, dalam daily time frame ni sebenarnya kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4 untuk kita buat position lah. Tapi untuk aggressive trader maybe dia boleh buat intraday ataupun dia boleh cari lower time frame lah. Okey, RGT BHD ni saya screenshot chart dia hari Jumaat kalau tak silap. So latest candle hari Jumaat tu dia close sama dengan second previous candle lah. So soalannya dah belum? Rasanya dah validate hari ni betul? Ada siapa-siapa yang check RGT BHD ni? Dah validate. Dah validate kan? Okay. Alright, ini saya nak kaitkan validation dengan trading candlestick pattern lah. So kalau tuan-tuan rakan-rakan trader semua tahu, ada banyak jenis candlestick pattern. So, boleh google je semua benda ni, ada reversal, ada bullish candlestick pattern. Macam saya listkan kat dalam ni, daripada hammer sampai lah ke bearish breakaway gap ni. Ada juga pattern yang single candlestick pattern, double candlestick pattern, triple candlestick pattern. Saya just nak share Fred Tam dalam buku, tak silap saya chart, candlestick pattern. Candlestick pattern ni sendiri dia takkan terjadi kalau tak ada validation. Maksudnya saya ambil contoh morning doji star ni, dia ada doji kat bottom ni kan. Katalah candle ketiga ni dia pun doji. So maksudnya dia bukanlah morning doji star, dia akan jadi candlestick pattern yang lain lah. So dalam buku candlestick pattern Fred Tam tadi tu, so setiap candlestick yang dia listkan tu semua dia dah listkan kat mana buy signal dengan sell signal. So saya rasa memang menarik lah kalau kita rakan-rakan trader semua boleh go through lah buku Fred Tam tu. So saya sendiri memang tak boleh nak ingat lah setiap candlestick pattern yang ada ni kan. Jadi apa sebenarnya yang kita perlu ingat? Okay, sebenarnya kita perlu tahu validation je lah. Maksudnya kita perlu tahu entry buy signal kita dekat mana. Bila dalam keadaan contohnya dalam keadaan chart tu sedang downtrend, kat mana dia buat reversal. Lepas tu validation dekat high low, kat mana validation ni. So saya rasa tu sebenarnya yang kita perlu ingat. Dan kemudian exit signal kita, validation high tu sebenarnya dekat mana, sell signal tu kita kat mana. So bila kita dalam position, contohnya kita dalam keadaan swing, so kita tahu kat mana kita nak sell lah. Okay, ni contoh candlestick pattern chart counter resistance tag.
sekitar November ni, 8 November ni, dia dah buat Doji Morningstar lah. So ini memang saya punya trading strategi lah. Kebetulan lah saya just guna untuk case study lah. Dia dah validate sekitar harga 775 pada 8 November, so saya EP harga 780 lah. EP saya just set tu risk and reward ratio saya 2.5. Sebab 2.5 tu dia kebetulan kena pula dengan gun square of 9 lah. Okay, ni contoh Resintech. Okay, ni contoh exit validation lah. Okay, sekitar kalau rakan-rakan dia tengok sekitar 23 September ni, dia ada buat validation pada harga 770. Jadi kalau saya ni, contohnya saya entry dekat sini, kemudian dia buat ranging. Kat sini Cikgu Hasbi ada sebutlah yang okay, kita dah start senak perut lah kan. Dia nak naik ke nak turun, kita tak tahu. Tiba-tiba dia buat kenaikan. So contohnya saya macam tak ada ilmu tentang exit validation ni. Bila candle yang dah melompat ni, dia buat pin bar atas macam ni, saya akan terus jual dekat next candle merah ni. Tapi kalau kita ada ilmu exit validation ni ataupun sell signal ni tadi, sebenarnya kita boleh layan sehingga ada exit validation sekitar harga 1240 ni tadi. So instead of kita profit sekitar pin bar ni tadi, sebenarnya kita boleh maximize profit kita lebih kurang 60% lah kalau kita faham tentang exit validation. Okay, ni saya just nak share fake validation. Okay, ni saya ambil contoh counter Fred. 4 Mac ni dia ada buat validation, dia dah override 2 previous candle ni tadi. Tapi dia tak berjaya buat kenaikan. In fact dia terus buat penurunan lah. Tapi sebenarnya apa yang kita missing ialah dia sebenarnya kena validate lower high ni, sebab dia kalau kita faham market cycle tu sendiri, dia sebenarnya dalam keadaan downtrend. So untuk dia meneruskan kenaikan, dia kena break previous lower high. Dan baru dia boleh buat kenaikan lah. Itu pandangan mata saya lah. Okay, ni satu lagi contoh. Ini berlaku hari ni, saya sempat screenshot. Untuk contoh macam saya lah, untuk rakan-rakan trader yang dah masuk daripada bawah tak ada masalah. Boleh je TP, dah boleh TP dekat atas ni kan. Tapi untuk contoh macam saya, baru perasan counter suggestion ni dan saya nampak ada validation dekat sini. Dan saya pun EP. Tapi tanpa mengetahui CFA QR tu tadi, sebenarnya dia buat pula exit validation. So instead of kita TP, kita nak set for TP tadi tu, kita dah terpaksa break even ataupun maybe dah kena stop loss kita dekat area 585 macam tu lah. So ni contoh lah. Itu saja untuk validation. Kemudian saya serahkan kepada rakan saya. Okey, Assalamualaikum semua. Boleh dengar? Dengar. Okey, saya akan present tentang Fibonacci, iaitu apakah Fibonacci, kenapa ia satu tools yang berguna dalam mencari support dan resistance dalam sesuatu market structure, dan bagaimana menggunakan Fibonacci sebagai possible target price dalam fasa bullish dan possible harga mendarat ataupun rebound dalam retracement. Okey, Fibonacci ni siapa? Dia merupakan Bang, slideshow bang. Slideshow dah ni. Boleh nampak? Saya seorang ikut. Yang lain nampak slideshow tak? Slideshow. Okey, nampak? Okey. Alright. Yang cipta dia ni Leonardo Fibonacci daripada Itali. So macam mana dia boleh dapat number ni?
So bermula dengan 0, 1. Lepas tu dia campurkan 0 dengan 1, dapat 1. Daripada 1 campur 1 dari 2. So 1 campur 2 jadi 3. So number selepas tu adalah campuran dua number sebelum tu. So daripada situ dia dapatlah yang dipanggil Fibonacci sequence. Okey, kalau tengok yang spiral ni, setiap number ni dia mewakili keluasan kotak ni lah. Jadi 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Jadi semakin besar number, semakin besar dia punya luas permukaan dia tu. Dan membentuk spiral yang dinamakan Fibonacci spiral. Okey, jadi dalam di dunia ini, di alam ini banyak unsur-unsur Fibonacci yang dapat kita lihat seperti tangga, lukisan potret Mona Lisa pun ada juga unsur Fibonacci dalam dia, dan siput, bunga matahari. Kemudian apakah dia itu Fibonacci ratio? Fibonacci ratio ni ialah number yang katakan B dia bahagikan dengan A. Number sekarang bahagikan dengan number sebelum tu, dia akan dapat 1 point something lah. Dan bila number ni semakin meningkat, dia akan dapat ratio jadi 1.618. Jadi kalau katakan bawah pada 100, so number dia bukan dalam 1.625 macam itulah. Tapi kalau number semakin besar, semakin seragam lah dia punya nilai. Sebab tu 1.618 ni dikatakan sebagai golden Fibo. Kalau kita terbalikkan bahagi ni pula, A bahagi B, kita akan dapat 0.6618. Jadi inilah yang diperolehi oleh Fibonacci ni, iaitu satu penemuan yang ajaib lah di dalam matematik. Jadi kita sebagai trader, kita tengok stock move dalam bentuk zigzag lah. Zigzag. Jadi bila ada retracement ialah disebabkan oleh profit taking ataupun kita panggil pullback lah. Kebanyakan move tu dia around Fibonacci level, usually dalam 50%. Okey, dalam Fibonacci ratio ni, yang pertama adalah retracement, yang kedua adalah extension. Kalau retracement, ratio yang dapat ialah yang selalu kita tahu ialah 61.8% lah, yang dinamakan golden ratio. Tetapi ada persen-persen lain iaitu 23.6, 38.2. Number tu ialah didapati hasil daripada divide daripada number sekarang dengan number 3 place yang ke depan, ataupun 2 place yang ke depan. Itulah yang kita dapat 23%, 38%. Yang number 50% ni sebenarnya adalah bukan Fibonacci numbers, ataupun number 100 pun 100% pun bukan Fibonacci numbers, tetapi diletakkan juga di dalam Fibonacci ratio oleh ahli-ahli trader yang telah mengkaji sebelum ini. Untuk extension 100%, 127%, 138.2% dan 161.8%. Jadi yang dinamakan golden ratio adalah 61, untuk retracement 61.8 dan extension adalah 161.8%. Okey, apakah kegunaan benefit of Fibonacci ratio ni? Iaitu untuk to place support and resistance. Retracement to get a good entry, iaitu higher low. Yang mana kita telah diajar kalau chart yang uptrend, kita kena cari higher low. And also to put a stop loss, which is 2 to 3 bit below higher low. Untuk extension, tujuan kita untuk nak project target profit.
This is how Fibonacci retracement is drawn. So kita akan cari 2 points, swing low dengan swing high. Contohnya di sini swing low, swing high. Dan kita akan dapat retracement dia dalam lebih kurang antara 50%, 61% dan 78%. Suara macam Cikgu Hasbi lah. Oh, adik-beradik. Okey, dalam chart ni sebagai contoh, ni swing low, yang ni swing high. Okey, kita tengok retracement ialah kita nak target dalam 61.8. Tengok dia sampai tak? Seterusnya dia dah sampai. So kita tengok chart ni daripada retracement yang kita buat tu, maka dia retrace dalam lingkungan majority dia dalam 60.8 ataupun 78% lah. Okey, ni lagi satu contoh counter Imulus swing low, swing high. Kemudian kita tengok possible retrace 61.8 lah. Jadi kebanyakan 61.8. Ada juga counter-counter yang retrace 50% ataupun 38%. Okay, Fibonacci extension. Kita kena lukis, kita kena identify 3 points, swing low, swing high dengan higher low. Contohnya kalau macam dekat sini higher low yang jadi extension yang kita target ialah 161.8 lah. Okey, contoh chart ni jump. Ini bukan yang latest lah. Yang latest famous jugalah hari ni kan. So ini contoh swing low, swing high, higher low. So daripada sini kita dapat possible target dia around ni lah 161.8. Okey, apakah kesalahan yang biasa trader buat bila menggunakan Fibo? Ni ada 5 soalan lah. Tuan-tuan dan perempuan boleh unmute dan jawablah satu-satu ni. Okey, yang pertama, retracement mesti sampai ke 61.8. Betul ataupun salah? Salah kan? Sebab mesti, kalau ada perkataan mesti tu bukanlah. Dia kebanyakannya 61.8 tapi boleh juga 38 ataupun 32% lah. Yang kedua, Fibonacci retracement memerlukan 2 point. Betul atau salah? Betul lah kan? Retracement. Okay. Fibonacci extension perlukan 3 point. Betul. Okey, betul kan? Okay. Yang keempat, kita mestilah bergantung kepada Fibonacci semata-mata semasa melakukan trading. Betul atau salah? Salah lah kan. Yang kita, cikgu kita ajar, kita kena trade secara confluence lah. So kena guna banyak teknik-teknik yang lain lah seperti support dan resistance, price volume analysis dan sebagainya lah. Okay. Yang kelima, kegunaan Fibonacci hanya untuk swing trader sahaja. Betul ataupun salah? Salah lah kan. So so semua jenis trader boleh. Investor boleh, scalper pun boleh, swinger pun boleh. Okey, itu saja untuk bahagian saya pada malam ini. Terima kasih. Okey, terima kasih semua rakan-rakan. Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nampak skrin Boleh. Okey, cantik. Okey, saya minta maaf sekali lagi bagi pihak Firdaus Mentor. Sampai sekarang hilang, tak tahu ke mana.
Mungkin tertidur ke mana ke tak kisah. Okey, jadi malam ni berkenaan dengan apa yang part last tadi tu, selepas rakan-rakan semua dah present apa semua sekali, jadi pada malam ni sepatutnya saya dan juga mentor akan buat satu rumusan lah berkenaan apa yang telah dipresent oleh Hanif, Hanafi, Mat dan juga Dr. Mahfuz dan juga Helmi. Jadi malam ni sepatutnya kita akan buat satu open pada mana-mana rakan untuk pilih satu kaunter. Jadi memandangkan masa pun tak mengizinkan, jadi saya pilih satu stok ataupun dua stok untuk kita ceritakan secara lebih detail. Jadi saya ambil stok saya sendiri yang senang MGRC. Okey, malam ni saya nak share selepas pada yang kita belajar dengan grup KSP daripada Cikgu Hasbi, Cikgu Nas, okey, apa itu support resistant, price validation, apa semua sekali dan bagaimana cara pilih counter. Jadi hasil daripada pembelajaran yang kita dapat dengan KSP. Jadi result dia sangat memberangsangkan. Okey. Jadi pada malam ni saya share. Alright, kita tengok sikit pada candle counter MGRC ni. Okey, kalau kita belajar tadi dalam grup yang rakan saya present tadi, kita belajar tentang apa? Candlestick pattern. So kat sini saya share sikit candlestick pattern. Kat sini kita nampak ini adalah Morningstar, ini adalah Morningstar, ini adalah Morningstar dan ini adalah Morningstar dan juga last kali ni sebenarnya pun juga Morningstar. Tapi belum siap. Alright. Jadi apa itu Morningstar? Morningstar kalau kita tahu tentang candle, jadi inilah yang dibandingkan dengan candlestick pattern yang cikgu ajar. Kita kena kenal apa? Pin bar kat support tu apa. Lepas tu bila ada wick, macam mana kita nak main dengan wick. So kat sini kita nampak yang macam rakan-rakan saya present tadi, pattern tu dia akan repeat itself. Okey, kita tengok kat sini. Counter ni basically chart ni dia sedang buat apa? Uptrend ke ataupun downtrend? Uptrend. Okey. So bila kita nak swing, so kita disarankan ambil counter uptrend. Kita jangan ambil counter downtrend. Sebab apa? Kalau kita ambil counter uptrend, kalau kita tersilap entry di mana-mana, insya-Allah kita akan masih lagi dalam keadaan selamat. Sebab apa? Sebab tidak akan berlaku sebarang penurunan yang mendadak dan sebagaimana yang kita semua sedia maklum, ini semuanya kita kena confluencekan dengan quarter report. Okey, kita tengok sebelum kita masuk satu-satu counter tu, kita kena tengok sekarang ni dah di quarter report yang keberapa. Lepas tu quarter report tu berada di mana? Support ke resistance. Jadi di situ kita punya validation satu lagi. Selepas kita kenal support, resistance semua tu, jadi kita akan dapat tengok. Jadi ini hasil daripada pembelajaran yang diajar oleh KSP dan ini yang berlaku pada ini yang saya buat. So saya masuk counter yang telah pun establish dengan price validation dan juga kita tengok stok tu mestilah dia punya price range share value dia, market capital dia mengikut syarat 200 juta hingga 800 juta. Jadi kalau kita masuk yang billions ataupun 3 billions ke 2 billions ke, stok tu berat. So dia akan agak lambat bergerak. Dan biasanya stok-stok yang billion ni harga dia mesti sen-sen, biasanya macam tu, penny-penny. Jadi kalau kita nak growkan kita punya capital, so kita ambil harga yang kita rasa cukup untuk kita cover dan kita buat validation kita berdasarkan counter tu sedang buat apa. Alright, contoh macam ni, berbalik pada candlestick pattern. So kita nampak bullish harami, jadi kita nampak kat sini dia buat Morningstar. So apa yang berlaku? So lepas pada ada satu wick kat sini, dan the next candle dia akan buat satu engulfing. So ini berlaku pada MGRC. So berdasarkan kajian yang saya buat, setiap kali berlaku Morningstar, the next week dia akan naik dan dia akan terus buat kenaikan dan kenaikan. Jadi di sini dia buat satu high low. Kita nampak di sini buat high low. Dan ni weekly chart. Kita nampak kat sini ada satu week yang sangat panjang. So kita tarik Fibo. Macam mana nak tarik Fibo? Tadi baru doktor dah ajar.
Macam mana cara kita tarik Fibo. Fibo kita kena tarik daripada bawah ke atas untuk Fibo retracement. Dan sekarang ni saya tarik Fibo extension. Kenapa? Saya nak tahu dia nak naik sampai ke level mana. Dan kita tengok tadi apa yang Dr. Mahfuz ajar, di manakah itu golden Fibo. Jadi kalau kita nampak pada chart yang saya dah tulis, biasanya kalau kita tarik Fibo retracement, kita boleh gunakan 2 poin saja. Kalau kita tarik Fibo extension, kita guna 3 poin. So bila dalam kelas kita dah dapat belajar satu-satu counter, jadi kita akan tengok, okey, yang sekarang ni last candle kat sini ni, kita dapat tengok last candle, yang saya tandakan dengan warna purple ni, kita dapat tengok ada wick yang panjang. So the next candle, okey, dia sedang buat kenaikan. So macam Cikgu Nas dan Cikgu Hasbi beritahu, chart dia tak akan menipu, volume tak akan menipu. Itulah yang sepatutnya kita gunakan sebelum kita trade. Kita mesti evaluatekan dengan price dan juga volume. So bila ada volume masuk, kita tengok candle ni ada wick, tapi kita perasan satu volume yang sangat besar. So volume kecil, candle besar. Bagus ke tak bagus? Ada boleh jawab? Siapa? Bagus, anomali. Betul, alright. Jadi bila bagus, kita boleh berani untuk entry tak? Kita akan entry. So bila kita nak entry, kita akan masuk ke weekly ke kita akan masuk ke lower time frame? Kita akan masuk ikut lower time frame. So sebelum kita tengok satu chart, kita akan mula-mula ambil satu chart MGRC contohnya, kita akan pergi pada weekly. Kita nak pergi monthly boleh. Okey, tapi untuk stock market ni kita rasanya sekadar kita tengok dulu monthly, okey, lepas tu kita dapat kita terus convert ke shift to weekly chart, dan kemudian bila kita dah dapat satu validation daripada weekly dengan RSI apa semua sekali, dan kita terus shift to daily time frame. Dan bila kita shift to daily time frame, kita dapat tengok kat sini. Okey, dia dah ada satu lagi. Dia dah buat dah pun. Ini. Okey. So, saya masuk. The next day hari Isnin last week saya masuk. Okey, masuk. Okey, termasuk right. This is the power of validation. Okey, bila dah masuk, dia dah validate, okey, dengan volume yang naik. So the next day dia naik. Dan sini dia buat retracement sekejap. Kenapa? Dia test Fibo. Okey, dia test Fibo. Jadi lepas tu dia terus naik. So bila kita nak keluar? So kita akan keluar bila ada macam ni. Ada dipanggil ini bearish pattern, baru kita boleh exit. So sehingga sekarang kalau kita shift to lower time frame 2 hours, kita dapat tengok ini yang berlaku kan. Jadi bila dia buat high low, naik, dan ini yang kita dapat. That's why saya nak cerita kat sini ialah the power of validation. Selepas kita kenal support dan resistance, selepas kita kenal kita tahu guna teknik Fibo, dan kita akan dapat memudahkan kita punya trade. Sama ada kita nak swing, sama ada kita nak intraday, so kita akan guna. Jadi dekat sini yang sepatutnya kita belajar lah, maknanya kan. Okey, yang kedua saya ambil Emulus. Okey, so Emulus sekarang ni kalau kita dapat tengok, okey, kat sini saya dah buat beberapa marking. So kita dapat tengok sini, Emulus dia tak menipu. Game dia macam tu. Selepas pada dia breakout, dan dia akan buat game yang sama. So kat mana kita nak masuk? Jadi kita nak masuk, kita boleh refer kepada pattern yang dia dah buat sebelumnya. That's why berbalik kepada nota yang rakan-rakan saya share tadi, dan juga rakan-rakan yang semalam kita dengar, chart tu sendiri akan buat benda yang sama. Sebab apa? Kalau Emulus, game dia Emulus. Kalau Nilex, game dia Nilex. Kalau Sandwolf, game dia memang Nilex. Dia akan buat huruf N. Dia akan biasa buat flag pattern. Jadi kalau macam Emulus ni, kita boleh cari validation selepas kita kenal support. Selepas dia buat sideway, dan kita tengok kalau kita nak masuk ni, kita akan masuk di support dan kita akan keluar di resistance. Masuk di support, keluar di resistance. Sekarang ni dah sampai support belum? Okay, kalau kita rasa belum sampai support, kita check kat mana sekarang ni dia buat, kita boleh masuk, dan masuk dengan validation. So bila kita tengok weekly, kita rasa oh ni dah validate kot. So kita shift to 1 hour time frame.
terus shift to 1 hour time frame. Tapi kalau kita tengok belum validate, kita akan shift lagi pada higher time frame sikit lagi supaya kita dapat tengok. Last kali kita boleh jumpa higher low, kita kena masuk pada higher low. Kenapa masuk higher low? Sebab higher low itulah yang confirmkan trend itu sedang buat reversal kepada uptrend, daripada downtrend ke uptrend. So relation dia adalah pada reversal tadi. That's why. So yang saya nak simpulkan kat sini, okay, berbalik kepada kita punya slide. Okay, mana slide Okay, sekejap. Okay. Boleh nampak Nampak. Nampak? Okay, last. Okay, so sebagai closing daripada presentation saya malam ni, kita punya presentation. So kat sini saya buat sesi penggulungan lah. So dengan menggabungkan 4 topik yang dibincangkan, so trader boleh membuat keputusan dan membuat kawalan risiko dalam setiap trading yang diambil. Okay, dari segi structure, overall trend dalam chart, okay, kita hold counter uptrend, kita cut small losses if structure tu dah break. Maksudnya dah tidak berlaku validation lagi. Dan maksudnya bila kita dah hold counter tu sampai uptrend, bila keluar satu bullish pattern, dan kita pun boleh exit. So kita cari entry yang baru. Itu dari segi structure. Validation ni kita perlu tahu bila kita nak masuk dan bila kita nak keluar. So validation dia dekat mana? Dekat higher low. Tu point yang kedua. Yang ketiga, kenapa kena ada support dan resistance? Supaya kita faham dan dapat maximize kita punya profit dan minimize kita punya losses. That's why kita biasanya masuk daripada support dan kita exit di resistance. So simple. Jadi nak confluencekan dengan ini, kita menggunakan teknik Fibonacci retracement ataupun extension. So membantu kita dalam membuat prediction dalam pergerakan harga sama ada bull ataupun retracement. Then the last ialah trading plan. So mother of all plan ialah trading plan. So berapa kita punya capital, let's say capital kita 10,000, lepas tu kita nak masuk, kita sanggup losses berapa. Jadi di situ kita kena buat validation. Kita kena masuk kita punya harga, kita tahu kita punya nak exit berapa, dan setiap kali kita nak trade, kita kena pastikan kita punya chart tu dah validate. Okay, so sehingga ni ada sebarang soalan yang saya boleh jawab? Okay, tak ada. Okay. Ada tu, daripada Azrina Akil tu. Ada. Tengok tu, Azrina Akil. Dia raise hand. Okay, sekejap Suara Ira-Ira Sehariato. Mana? Dia raise hand tadi, Azrina Akil. Oh. Dia tak tulis dalam tu. Hazrina Akil ada soalan. Dah hilang Macam Firdaus ni, hilang enggak ni. Tuan ada kesan tak? Apa tadi? Tuan ada kesan tak kalau kenaikan retrace kat 35618? Okay, doktor. Ada soalan ni. Cuma tuan ada kesan tak? Kalau ada kesan tak kalau ada kenaikan retrace dekat 35618? Dekat 35618. Oh, itu cuma kita punya prediction lah kan. Sebab kebiasaannya ialah 61.8, tapi kita kena expect juga mungkin dia retrace dekat 5 ataupun dekat 3. Macam itulah. Kayaknya kalau macam dia retrace dekat 3, mungkin dia akan terus naik selepas tu lah. Kan? Semua tu kita punya prediction sahajalah.
untuk nak confirm apa tu mungkin akan fly lebih jauh lagi. Macam mana? Saya pun tak pasti juga. Okey, macam ni. Untuk 618 atau ni saya pergi pada chart Saya pergi pada chart. Senang saya tunjuk Okey, alright. Ada counter, Cik Syam. Saya tunjuk dalam counter senang. Cik Rusdi, ada counter? Tak ada Okey, tak ada tak apa. Saya ambil MGRC tadi ataupun Aventa ke. Okey. Sorry akan tempat saya ni hujan lebat, so line agak slow sikit Okey, alright. Weekly. Saya biasa, bila kita dapat satu-satu counter ataupun satu chart, kita akan start tengok chart tu dengan weekly. So bila kita dapat tengok weekly, kita akan tengok the overall chart tu sedang buat apa. Kita nampak? Ayat famous. Chart sedang buat apa. Jadi, alright. Jadi macam ni, bila kita dapat tengok ni, ni dah saya marking lah untuk lower time frame semua adalah. Jadi kat sini kalau nampak apa support resistance ni, sebab bila kita dapat satu-satu counter, dapat satu-satu chart, macam Aventa, ni saya dah TP lah. Senang cerita saya dah TP. Sebab apa? Kita dapat sini, tengok sini. Sini ada satu game, sini ada satu game. Alright. So kita nampak structure repeat itself. Kat mana saya put structure repeat itself? Kat sini dia buat resistance, satu lagi sini dia buat resistance. So bila kita dapat tengok macam ni, kita nak tengok. Kita nak tengok lepas ni kat mana chart tu akan pergi. That's why kita kena tarik Fibo. So bila kita nak tarik Fibo, kita tarik Fibo retracement, kat mana dia turun. So tarik daripada swing low ke swing high. Kosong kena ke atas. Kenapa kosong ke atas? Sebab kita nak tahu dia turun ke mana. Jadi kalau kita nak tahu dia naik ke mana, kita just buat reversal Nak buat reversal tahu kan? Reversal masuk pada sini, pergi dekat reverse ni, dia akan reverse. Tapi sekarang ni kita nak retrace. Jadi nak retrace, kosong mesti ke atas. Ingat bila kita tarik Fibo, kita kena pastikan Fibo retracement. Bila kita tarik Fibo retracement, kosong mesti ke atas kerana kita nak tahu dia turun ke mana. So kat sini, yang saya colorkan gold ni, yang saya kan gold ni adalah golden Fibo 382, 50 dan 618. Jadi sekarang ni kita dapat tengok Aventa ni dia belum sampai lagi pada 618 ni. Jadi bila saya masuk untuk weekly, bila saya masuk weekly sebab ni lah. Sebab ada Morningstar ni, yang ni biasanya dia tak menipu lah. Maknanya candle ni dia tak akan menipu. Biasanya macam tu. Jadi kita dapat tengok, sini pun ada. Jadi bila kita dapat tengok benda-benda ni, kita akan boleh masuk. Dan candle ni, selagi dia tak break structure, dia tak turun bawah, so dia akan kemungkinan dia akan cari Fibo balik. Lepas pada 100 dia turun habis, dia akan naik pada 618. So nombor-nombor yang ada kesan ke tak ada kesan untuk naik retracement tu, ini adalah prediction. So kat sini Aventa ni, kat sini dia gagal retrace kepada dia punya support. Sebab apa? Dia dah break support ni. Terlalu banyak bearish candle ni. Ni dah bukan apa ni 3 black soldier apa ni, 3 black crow, dia dah bukan 9 black crow dah ni. So that's why kita kena make sure bila kita nak masuk, kita kena masuk dengan validation. Kalau lah kita masuk dengan teknik tangkap pisau ke apa ke, dah berdarah tangan kita. Kat sini yang kata kena hati-hati tangkap pisau ni. That's why bila kita nak tangkap pisau pada weekly, sebelum kita nak masuk weekly, biasanya kita kena validate dulu candle tu pada hari Jumaat malam. So that bila kalau kita dah nampak, kalau kita masuk hari Isnin pada week tu, kita akan jadi mangsa. Sebab apa? Ni candle ni 1 minggu ni. Let's say yang break support ni, dia dah candle 1 minggu. Katakanlah kita masuk hari pertama, so hari Jumaat tu dah sampai sini, kita rugi ke untung? Of course lah, rugi kan.
So the next week pun rugi. Sanggup tak kita nak tunggu sampai sini? Sebab kita tak akan tahu ke mana dia pergi sehinggalah ada berlaku validation. So this is what we call validation. So selepas validation kita dapat check balik. Kita kecilkan counter ni, kecilkan chart ni, kita dapat tengok lah dah berbottom. Jadi kita dapat tengok. So kita dapat tengok sini, okey dia akan buat kenaikan. So kat sinilah dia punya validation. Sebab apa? Dia dah habis dah reversal. Maksudnya candle tu dia naik sekali dengan volume. So volume ni dah mengering dan sini dah ada volume masuk dan dia terus buat kenaikan. So pada minggu ni, hari ini hari Isnin. So kecil lagi ni. So kemungkinan besar dia akan naik. Kerana chart, pergerakan chart bila kita tengok pada lower time frame. Oh lemak. Okey. Bila tengok pada lower time frame, nampak? Cantik kan? High low. So sini dia pecah sikit. So kita tunggu. Ini kita dapat tengok, okay. So bila kita kenal dan kita tahu nak validate chart tu, that's why ada tanda sini kita marking support. So kalau the next day dia tak break support ni, so kita boleh masuk. So dia akan meneruskan kenaikan. Macam tu cara kita masuk. Nak TP macam mana? TP bila kita nampak Fibo dia. Dia dah touch kita punya Fibo. Kalau kita jenis swing pendek, swing. Kalau kita jenis investor, selagi tak sampai atas ni, selagi tak sampai 236 ataupun dia sampai sini balik, mungkin bulan Mei ke, bulan Jun ke, tu kita ride the trend. Sebab apa? Kita masuk weekly, kita boleh keluar ikut, daily boleh, kita boleh keluar ikut berapa profit yang kita target. Biasanya kalau kita swing, kita target dalam 30 to 40% lah kan, ataupun 100% pun boleh. So depends pada trading plan masing-masing. Alright, so macam tu lah. Tu saya rasa sekadar ni dulu daripada grup 3 mewakili mentor Firdaus yang mungkin ada aral melintang, tak tahu. So tak apalah. So terima kasih semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kepada Cikgu Nas.